memang. Okey. Ya, ramai tu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share dan like mohon share dan like. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah indah jentala yang diketua Armada Melayu Malaysia. Alhamdulillah malam ni dapat kita bersama dengan kita Dr. Master Surat dan juga dengan penasihat Armada Melayu Tok Zubat. Kita malam ni kita nak bincangkan suatu kisah ataupun suatu pengenalan tentang suatu bangsa yang hebat sebenarnya. Jadi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan doktor kita. Boleh kenalkan diri doktor? Okay. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nak aku nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar cerita saya. Kita akan membincangkan mengenai usul bangsa Melayu. Ya, okey. Saya rasa saya izinkan saya untuk nak berkongsi maklumat latar belakang saya sikit. Kita nak tahu. Saya mendapat pendidikan seni bina dari UTM. Seni bina tahun 80. Kemudian saya mendapat itu ijazah sarjana muda seni bina. Ya. Jadi bidang pengkhususan saya sebenarnya saya suka mengkaji seni bina warisan Melayu. Ya. Kemudian saya melanjutkan pengajian ke bidang sarjana. Saya mengkaji seni bina masjid-masjid Melayu. Masjid-masjid Melayu warisan yang ada di alam Melayu dia di Malaysia. Masjid lama sana. Jadi macam mana minat sangat dengan seni bina Melayu ni ya. Saya mengkaji seni bina Melayu sejak tahun 1982. Agak lama lah. Agak lama sampai sekarang 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Masa tu saya berkesempatan untuk membuat lukisan terukur rumah di Kelantan. Rumah tiang 12. Rumah tu sangat cantik ya. Jadi saya rasa wah, hebatnya orang Melayu ini. Kemudian selepas dapat degree saya bekerja. Kemudian saya alhamdulillah saya dapat pengiktirafan sebagai arkitek profesional. Saya bekerja ada firma arkitek. Kemudian tahun 2004 saya diminta oleh kawan saya untuk berkongsi lah dalam bidang pendidikan. Jadi saya menyertai UKM, dilantik sebagai fellow kanan di UKM, Jabatan Seni Bina. Kemudian kat situ berpeluang untuk kat situ saya berpeluang untuk mengkaji lebih banyak binaan-binaan Melayu, binaan seni bina orang Melayu. Satu hari tu saya bawa pelajar pergi ke Melaka. Situ ada rumah mini Malaysia. Masa saya berucap dengan pelajar-pelajar saya, ada 3-4 orang putih. Dia datang, dia dengar sekali. Lepas tu, lepas habis saya cakap, dia datang jumpa saya, dia kata, rumah ini, this is very intelligent system. Maknanya rumah Melayu ni satu sistem yang sangat bijaksana. Jadi saya pun terfikir, kalau rumah itu adalah bukti kebijaksanaan orang Melayu, jadi orang Melayunya lagi lebih bijak. Lagi lebih bijak kan. Dari situ saya terus mengkaji Melayu.
saya terus mengkaji orang Melayu. Siapa orang Melayu ini yang boleh menghasilkan satu manuskrip yang sangat hebat. Manuskrip sebenarnya sangat hebat, ya. Jadi nanti kalau ada masa terbang, kita sembang pula pasal seni bina Melayu. Tapi yang ini kita nak tahu usul Melayu dulu. Usul Melayu dulu. Baik, Prof. Ya. Alhamdulillah. Tapi kita pun tahu ramai juga yang buat kajian tentang bangsa Melayu ini. Jadi kita nak tahu juga tentang kajian Prof, daripada mana kajiannya, teorinya datang, dari mana asalnya kajian-kajian Prof. Kajian saya lah. Jadi saya bermula dengan mengkaji rumah Melayu warisan. Kemudian saya mengkaji masjid. Saya dapat geran pendidikan. Masa saya mengajar dulu UKM, bagi saya geran pendidikan untuk mengkaji masjid-masjid warisan. Jadi alhamdulillah lepas saya siap tu, saya berpeluang untuk menyambung pengajian sarjana. Dan mengkaji masjid Melayu. Dan alhamdulillah tesis saya diterima oleh Dewan Baca dan Pustaka untuk diterbitkan. Ini buku yang diterbitkan oleh Dewan Baca dan Pustaka, isi saya mengenai masjid-masjid Melayu. Jadi daripada situ saya menghasilkan berbagai-bagai teori mengenai masjid Melayu ini. Saya jumpa. Nanti kita bincangkan. Kemudian saya berpeluang pula mengkaji rumah limas di Johor. Rupanya di Johor ada lebih kurang 16 gaya rumah limas. Kita tinggal satu je. Jadi kita buat kajian rupanya ada 16 perwatakan rumah limas. Jadi alhamdulillah rumah limas tu kajian tu dibukukan juga. Ya. Selepas rumah limas, saya berpeluang pula untuk mengkaji seni bina rumah orang asli. Seni bina rumah orang asli. Rumah orang asli. Saya tak pernah pun ada orang mengkaji rumah. Jadi apa yang saya dapati, tanah Melayu ni ada tiga kelompok. Semang Negeri tu, Senoi dan Melayu Koto. Okey, silakan. Datang sini je. Saya mula mengenali orang asli ini melalui seni bina dia. Semang Negeri tu ni, yang muka dia macam negro tu lah. Dia tak pandai buat rumah. Tak pandai. Jadi bila saya tengok dia 2000 dunia ni pun memang tak pandai buat rumah. Dia tinggal macam mana? Dalam apa? Rumah dia buat yang kat sini, Semang Negeri tu ni. Dia duduk dalam pokok, kat gua, dari gua, macam dia buat rumah, pisang sesikan itu mudah dia tak pandai punya rumah sebab dia berpindah randai. Saya tengok negro-negro kat tempat lain tu juga. Dia tak pandai juga. Tak pandai je. Jadi kaum ni dia kurang arif sikit dalam membina rumah. Kemudian Senoi. Senoi ni dia mata dia sikit-sikit boleh dia kuning. Saya lihat rumah dia satu unit tapi dia macam-macam guna duduk dalam satu rumah tu. Walaupun dia besar tapi dia kongsi-kongsi. Jadi saya tengok rumah orang Senoi sama macam orang-orang Asia yang ada yang di di mana ada Sabah Sarawak ni sama rupanya. Tuan dulu panjang. Rumah panjang pun dia satu je besar, satu ditutup bagi-bagi. Yang satu kelompok orang asing lagi yang dia panggil orang Jakun. Jakun. Bila saya tengok Jakun rumah dia sama macam orang Melayu. Wah, saya kata ini mungkin keturunan Melayu kan? Dia dah duduk dalam hutan kan? Rupanya melalui kajian Stephen Oppenheimer, dia kata orang asli ada 3 jenis dia, Semang Negeri itu, Senoi dan Melayu itu. DNA dia tak sama dengan yang ada di Afrika. Ini Zaffarina Zainuddin pun beritahu pakai DNA ni. Dia kata
jumpaan dia tu dia menafikan teori kemasukan orang Afrika datang ke sini. Tiga kelompok yang berbeza ini, suku kaum yang berbeza ini ada di tanah Melayu. Memang bukan dari mana-mana. Bukan dari mana-mana. Asalnya di sini. Itu menarik kan. Jadi saya pun dah rata-rata saya berjalan sampai dalam Melayu ni rata-rata dah saya berjalan. Saya cuba membezakan suku kaum yang ini. Tiga ni. Tiga ni. Semang Negrito, Senun dan Malay Poto ni. Jadi menarik. Ada tiga unsur kat sini. Ini ada kaitan dengan pengikut Nabi Nuh nanti. Saya akan kaitkan. Dia menarik juga. So lepas itu saya berpeluang untuk mendalami pengajian saya dalam untuk program PhD. Saya mengkaji seni bina Melayu tapi dalam konteks Islam. Bila saya mengkaji rumah-rumah masjid-masjid seni Melayu, ni bentuk dia piramid ni. Dia kata apa pasal orang Melayu nak buat masjid yang berkumpul. Jadi saya berpeluang untuk buat kajian PhD saya. Saya menafikan kubah pada seni bina masjid. Saya menafikan kubah. Ini untuk orang Melayu lah. Orang lain tak apalah, ikut dia lah kan. Tapi orang Melayu kata, saya kata tak payahlah kita nak buat kubah sebab itu bukan lambang. Jadi sekarang saya dah banyak buat kajian mengenai seni bina purba orang Melayu. Seni bina purba. Dia lagi lama. Binaan-binaan yang lagi lama yang ada di tanah Melayu dekat jauh banyak, dekat Sumatera. Jadi itulah kalau saya nak kongsikan mengenai kajian-kajian ni. Jadi dalam masa yang sama juga saya mengkaji seni bina yang ada kaitan dengan seni bina lestari, tapi dalam konteks seni bina Melayu. Begitulah. Jadi doktor. Jadi doktor, kembali pada tajuk kita ni, asal usul bangsa Melayu ni. Itu kita tahu, ramai nak tahu. Tadi minta maaf tadi banyak masalah teknikal, bunyi suara tak dengar. Jadi sekarang kita dah dekatkan sikit kita punya kamera. Jadi harap lepas ni suara lebih jelas lah ya. Jadi Prof. Doktor. Baik doktor. Manakah asal usulnya Melayu? Jadi apa kata kalau saya bincang mengenai pengertian Melayu? Boleh, pengertian Melayu. Lagi menarik. Sebab sekarang ni saya rasa ada berbagai-bagai tanggapan mengenai macam mana timbulnya nama Melayu ini. Kalau orang dari segi bahasa dia cuba mencari. Malay tu dia tahu dalam bahasa Sanskrit bermaksud gunung, tapi dia kata mana datangnya you tu. Melayu itu kan. Jadi dari ada satu naskah yang saya baca tu, mereka tak jumpa bagaimana orang jumpa you itu, bagaimana datang you kan. Jadi ada juga yang saya lihat mereka beranggapan Melayu ni daripada bangsa Arab. Itu maknanya tu selepas Islam datang. Tapi bila kita tengok bunyi Melayu ini, Claudius Ptolemy dia dah sebut dah. Claudius Ptolemy ni dia hidup awal Masihi, satu Masihi. Dia orang Yunani, duduk dekat Mesir. Dia dah sebut nama Melayu ni. Berapa ribu tahun dulu. Dia satu Masihi, dia hidup satu Masihi. Satu Masihi mana sampai sekarang? Masa mana bisa lah. Berapa ribu tahun? 2000 tahun lebih lah kan. Orang Cina pun dia sebut Melayu dah ada kan. Melayu. Sedangkan Islam kurun ke-6 kan. Ini kurun pertama, orang yang Yunani dia dah sebut Melayu. Malah Ptolemy juga dia kata orang Melayu sudah mengekspor emas, sutera
besi, rempah ratus dan macam-macam wangian. Jadi maknanya awal masih lagi orang Yunani, orang di Mesir, orang di tanah Arab dah kenal Melayu. Namanya pun Melayu dah. Awal lagi kan. Jadi cuma orang Arab, kalau kita tengok hadis Nabi, dia kenali kita sebagai Al-Hind, Hind. Banyak hadis yang ceritakan pasal Al-Hind ini. Hind. Al-Hind. Okey. Jadi tapi saya sebab bidang latar belakang saya seni bina, saya juga nak mengkongsikan juga bagaimana saya dapat nama Melayu ini berdasarkan ilmu seni bina saya. Dalam konteks seni bina saya. Jauh lagi tu. Tapi dia ada kaitan. Ada kaitan. Walaupun nampak jauh, tapi dia berkaitan. Ada kaitan. Hebat. Saya tertarik dengan kenyataan Profesor Emeritus Datuk Wan Hashim Monty. Dia kata Malay ini daripada perkataan Sanskrit. Tapi Malay dia gabungan Malay dan Malay dan kan. Ni bermaksud dalam bahasa Tamil ataupun mungkin bahasa Sanskrit juga ada. Ni bermaksud kota. Jadi Malay ini bermaksud kota gunung. Malay itu gunung, untuk kota gunung. Jadi saya mentakwilkan perkataan kota gunung ini macam orang Melayu, dia kalau kita pergi tengok binan-binan dia, kalau yang berbentuk gunung itu dia panggil gunungan. Kan, kalau gunung yang Allah buat tu dipanggil gunung lah. Tapi gunung yang orang buat dia panggil gunungan. Kalau kuda yang lari tu. Tapi kalau nak buat rumah panggil kuda-kuda. Kan? Tupai yang duduk melompat atas pokok tu kan. Tapi bila duduk kat rumah dia panggil tupai-tupai. Kan? Jadi kalau gunung yang orang buat, orang Melayu panggil gunungan. Okay. Jadi maksud saya, orang Melayu ni adalah orang yang membina kota-kota gunungan. Gunungan ini orang Putih kata piramid. Jadi saya takwilkan maksud Melayu ini adalah orang yang membina kota-kota gunungan, orang yang membina piramid. Jadi kalau kita tengok, ini ada kaitan dengan kajian purba saya tu, kajian masjid dan kajian binaan purba saya. Saya mengandaikan semua piramid-piramid yang ada di dunia ini dibuat oleh orang Melayu. Walaupun yang di Mesir. Sebab orang di Mesir pun kata bukan dia buat. Dia tak ada teknologi itu. Saya berpeluang untuk dapat salinan buku ni, Sacred Power of Pyramid. Ini adalah kajian. Ini buku ni saya dapat dari Royal British Library kat London. Buku ni menceritakan ada satu kajian dia buat ke atas piramid yang ada di Mesir. Piramid di Mesir tu dia dibagikan kepada tiga aras. Apa yang mereka buat? Mereka buat kajian dekat ruang paling atas itu. Kalau 3 segi, kita bagikan kepada 3 ruang. Yang paling atas tu dia buat kajian, dia letaknya buah, letaknya daging, lambat busuk. Letaknya benih, cepat tumbuh. Letak pisau ke parang, tajam sendiri. tak biasa. Letak air, dia boleh membuat macam-macam penyakit. Kan mungkin ini adalah yang kita kena tengok lagi. Semua piramid ini menghadap ke kiblat.
Piramid menghadap ke kiblat. Okay. Jadi bila saya bincang dengan kawan-kawan saya dekat Fakulti Kejuruteraan yang bahagian elektrik, elektronik ni kata, mungkin itu adalah gelombang. Dia ada kaitan dengan gelombang elektrik dan gelombang magnet. Tapi mengapa jadi macam tu belum ada jawapan. Pengkaji ni pun dia tak ada jawapan lagi. Mengapa begitu? Kawan saya yang belajar dekat Oxford University, dia dengan profesor dia buat satu model piramid yang dia buat macam tu juga. Betul. Jadi dia gantungnya yang tu jadi juga. Jadi juga ini satu, saya kata ada ruang yang kita kata menakjubkan lah. Dia kata pelik memang pelik lah. Tak boleh jadi begitu Jadi bila saya berpeluang untuk mengkaji rumah Melayu, masjid-masjid Melayu, kalau kita tengok masjid Melayu kebanyakannya bumbung dia 3. Bumbung piramid dia ada 3 lapis. Aras yang paling atas sekali ada lantai. Ada lantai. Kan? Jadi untuk apa itu? Orang solat dekat bawah, tapi ada lantai ke atas dan ada tangga pula naik ke atas. Rupanya orang Melayu guna untuk bersuluk. Sekarang kalau kita pergi melawat masjid-masjid warisan yang ada di seluruh alam Melayu ini, masjid yang ada bumbung 3 lapis itu atasnya ada lantai yang memang untuk bersuluk. Tapi sekarang ni orang dah tak pakai dah. Yang orang sana tak tahu kot. Jadi masjid kita yang paling tua di Kampung Laut. Jadi masjid Kampung Laut yang ada dekat Nilamburi tu. Dekat Nilamburi tu kan. Jadi masjid tu memang masih nampak lagi ada lantai ke atas, ada tangga naik ke atas. Kalau kita kaitkan masjid-masjid Melayu tu dengan piramid ni, sama ke tak? Ya, 3 segi Sama lah. Memang sama. Masjid pun menghadap ke kiblat dan piramid juga menghadap ke kiblat. Jadi bila saya mengkaji binaan-binaan purba yang ada di Jawa, Sumatera ataupun kat Lembah Bujang pun kebanyakan piramid kita dia bukan lengkap 3 segi tapi dia potong dekat aras yang suci tadi. Begitu juga macam Borobudur, Candi Cetor, Candi Syukur, itu semua tu. Jadi dia begitu. Situ Sistem tu sama. kaedahnya sama. Ada orang mengatakan binaan-binaan tua itu adalah ada kaitan dengan agama Hindu, agama Buddha. Sebenarnya bagi saya tak betul. Tak betul. Kalau binaan kuil, dia ada satu ruang dalam bahasa Inggeris panggil sacred cell lah, ruang suci untuk letakkan dia punya boneka dia. Statue dia, patung dia kan, berhala. Untuk binaan orang Melayu ni tak ada pun, tak ada tempat. Dengan purba orang Melayu ni dia tak ada tempat untuk kita meletakkan patung, tak ada. Jadi saya kata binaan-binaan purba itu memang binaan untuk orang Melayu. Itu ada kaitan dengan agama orang Melayu lah. Tapi saya rasa kita tak sempat nak bincang kat sini kot. Agama orang Melayu ni kan. Kita cerita pasal asal dulu. Itu agama tu lebih jauh. Jadi maknanya bagi saya Melayu bermaksud orang yang membina kota-kota gunungan ataupun orang yang membina piramid ini lah. Kalau tengok lepas itu orang Melayu dia terus mengamalkan binaan piramid dalam amalan sehariannya. Nasi lemak pun bungkus piramid kan? Saya buat kajian bukan secara saintifik lah, melalui pemerhatian kan. Nasi lemak kalau kita bungkus piramid dengan yang bungkus juga piramid, yang bungkus bentuk piramid tu rasanya tahan lebih lama. Orang kampung saya tujuan saji panggil sangai. Kau pegang panggil sangai kan. Orang kampung saya dia tak nak pakai tujuan saji yang dom tu, yang kubah tu dia tak nak. Dia kata makanan cepat basi. Kalau tu bawah saji tu dia kata lambat basi. Allah Taala alam. Kan mungkin ada hikmah dia di sebalik bentuk 3 segi itu. Kan? Jadi itu yang terus saya buat kajian tesis saya
untuk PhD saya. Tak payah orang Melayu jangan buat kubah dah. Kan? Buang piramid dia. Ya. Bukan hanya itu identiti kita. Jadi kubah ni melambangkan apa pula no? Doktor. Itu bukan kita punya lah, orang lain punya lah kan. Tanjak tu juga kan bentuk piramid. Gunung kan. Gunung kan. Nah, itu memang lambang Melayu ni sangat hebat tu kan. Orang Melayu letakkan atas kepala. Itu lambang dia dah bentuk piramid itu. Ya, mana lambang piramid ni adalah lambang orang Melayu. Lepas tu kita boleh tengok macam-macam orang Melayu gunakan bentuk piramid ni. Ya, dekat kain songkit dia. Tapi dia panggil lah bentuk rebung. Tapi dia bentuk piramid juga. Dia piramid juga. Kan? Itu tuan duk pakai samping kan atas tu ada piramid. Itu adalah lambang dia. Dia sama lah tu. Maknanya orang Melayu ni dia cuba untuk nak menaikkan balik dia punya perlambangan kehadiran dia. Jadi bagi saya melihat pengertian Melayu tu macam tu lah. Maknanya orang yang membina Melayu adalah orang yang membina kota-kota gunungan. Itulah. Kalau saya nak kongsikan makna Melayu. Memang itu pengertian Melayu tu. Pengertian Melayu. Orang bina kota-kota gunungan. Saya tak nafikan lah, memang macam-macam lah teori yang keluar. Apalah. Kita sedang mencari kan. Mengapa? Tapi sebenarnya perkataan Melayu tu lama dah disebut kan. Dia lama sangat disebutkan. Tapi hamba teringat bila yang doktor kata pasal nasi lemak tadi. Kalau kata nasi lemak ni 3 segi, ini apa Freemason apa macam-macam. Baik, tadi kita dah cerita pasal pengertian Melayu tadi, doktor ya. Jadi mana asal tadi dah? Kita nak menunggu ni, mana asal Melayu ni kan? Cuba apa ni doktor terangkan. Okey. Kalau kita tengok hadis Nabi Rasulullah dan para sahabat, dia mengenali orang Melayu ni dengan panggilan Al-Hin. Ya, Al-Hin, Al-Hin tadi kan. Jadi Al-Hin ini dia kata negeri dia wangi. Sebab banyak pokok-pokok wangi dekat Al-Hin ini. Kita ada banyak pokok-pokok apa, pokok cendana, pokok garu, pokok apa lagi yang pokok baru. Itu kalau ikut pengkaji pengarah perhutanan, dia kata pokok garu, pokok baru, pokok cendana ni ada ke alam Melayu saja. Sebelum ditanam ke tempat lain, itu pokok asal sini. Jadi yang satu lagi perkataan Rasulullah ni yang agak kejut lah. Saya rasa saya agak macam mana ya, kita rasa bangga lah. Tuan, Nabi kata di Al-Hin inilah Nabi Adam diturunkan. Itu dia. Di negeri Al-Hin inilah Nabi Adam diturunkan. Negerinya wangi. Di Nusantara ini. Di alam Melayu ini. Ya. Kemudian ada hadis juga mengatakan kapal Nabi Nuh pun dibuatnya di sini. Hadis tu kemudian ada hadis Nabi yang menceritakan Raja Sin telah menghadiahkan halwa dari halia, temulawak halia. Menghadiahkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dibagi pada sahabat-sahabat orang makan. Kan? Halwa halia. Kalau ikut kajian, ikut Britannica Encyclopedia, halia itu adalah tanaman asalnya di alam Melayu, tak dapat tempat lain. Maknanya Raja Al-Hin tu raja di alam Melayu lah. Ya.
Raja Al-Hind kurun ke-6 itu kalau dekat alam Melayu ni yang paling kuat sekali Sriwijaya lah. Sriwijaya lah. Kerajaan Sriwijaya. Kita mendengar orang masa zaman Rasulullah hidup lagi, dia hantarnya sahabat ke China untuk diislamkan orang Cina kan. Jadi ada sebab ada kubu Al-Waqas kat situ kan. Ada yang mengatakan Sa'ad Nabi Waqas, tapi ada juga mengatakan mungkin saudara adik dia ataupun abang Sa'ad Nabi Waqas. Sebab Sa'ad Nabi Waqas dia meninggal dekat Madinah. Jadi mungkin adik ataupun abang dia. Jadi Hind itu adalah alam Melayu di mana tempat Nabi Adam diturunkan. Jadi ada kenyataan mengatakan orang Melayu beragama Hindu tu betul, tapi bukan Hindu yang ada dekat India. Sebab kalau ikutkan Encyclopedia of Religion and Ethics, Hind, orang India dapat gelaran Hindu yang baginya orang Parsi. Bila orang Parsi tawan India pada kurun ke-8 Masihi, mereka panggil orang yang ada dekat situ Hind. Kemudian British datang kurun ke-18, dia terus kata orang dekat India tu Hind dan kepercayaan mereka Hindu. Jadi saya rasa orang-orang putih ni dah mengkhianati perkataan Hind itu. Jadi Jawaharlal Nehru pun dalam tulisan dia mengatakan orang di India tu sebenarnya dalam kepercayaan India, dalam buku dia pun dia memang tak ada nama Hind. Sebenarnya agama mereka bukan Hindu, agama mereka adalah Sanatana Dharma. Dari mana datang kata Hindu kat dia orang pula? Itu yang Parsi bagi tu, Parsi sebut. Kan? Parsi sebut Hind. Jadi sebenarnya Hindu adalah orang Melayu, tapi dia tutup, dia kaburkan. Jadi masalah dia, ramai ulama ilmuwan Islam juga mengandaikan Hind itu adalah orang India. Itu sebab banyak cerita yang terputus. Banyak cerita-cerita yang terputus. Bila Hind tu dengan Hindu tu ada kaitan kan? Saya cuba nak mencari mana Hind ataupun Hindu dekat kamus-kamus kan. Kamus mereka ni memang tak ada lah, sebab dalam kitab mereka pun perkataan Hind ataupun Hindu memang tak ada. Jadi saya cari kamus Dewan. Saya jumpa perkataan Hind dalam kamus Dewan. Itu rupanya perkataan orang Melayu, bermaksud orang asal ataupun nenek moyang. Oh, maksud Hindu. Hindu adalah maksudnya nenek moyang ataupun orang asal. Jadi ada tak makna Hind di dalam bahasa dalam bahasa Tamil ke India? Tak ada. Dalam Britannica pun kata tak ada. Orang-orang cerdik pandai agama Sanatana Dharma ni pun dia tak suka sebenarnya orang panggil agama dia Hindu. Dia tak suka. Sebab agama dia sebenarnya Sanatana Dharma. Jadi kalau kita pergi Bali, orang di Bali bertanya, "Bapa agama apa?" Dia kata Hindu. Kan? Saya pergi candi dia kan. "Bapa, kan kau ada boneka?" Dia marah saya. "Mana bisa sembah boneka?" Dia marah kan. "Oh, agama Hindu tak sembah boneka," dia kata. "Dan maka bapa sembah siapa?" Dia kata sembah Yang Widi. Dalam bahasa Jawa dia lah kan. Maknanya dia yang satu. Maknanya dia sembah yang satu. Jadi doktor, apa tertarik pada kenyataan doktor tadi? Adam itu turunnya di tanah Melayu. Bila tu? Berapa tahun dulu tu? Itulah. Banyak yang minum doktor. Dia ada banyak teori tu tentang minum dulu Kita santai-santai, kita minum sama-sama, minum kopi makan kuih raya tu kan. Raya tu ada lagi Walaupun dah hujung-hujung kan, dia ada lagi. Okey.
masa bila itu sebenarnya very subjective lah, very subjective. Tapi saya tertarik bila Rasulullah kata Nabi Adam turun dari sini. Maknanya tempat kita lah tempat turunnya Nabi Adam. Agaknya Nabi Adam kulit dia warna apa ya? Ini suatu apa? Pencerahan yang agak kontroversi kan ini. Nabi Adam jasad dia buat daripada tanah ya. Baik. Tanah warna apa ya? Warna tanah. Mana? Warna tanah lah. Coklat apa? Warna coklat. Tahu batang lah. Coklat kan? Jadi mungkinkah kulit kita ni sama macam kulit Nabi Adam? Tak mungkin kulitnya putih macam orang putih kan? Ya. Kalau Nabi Adam orang putih, semua kita ni putih. Ya. Kan? Kalau kulit Nabi Adam kuning, semua kita ni kulit kuning. Kuning. Macam saya mengalir lah. Jadi sekarang saya kata kulit Nabi Adam warna tanah lah. Warna tanah. Jadi mungkin kita mewarisi kulit Nabi Adam. Tapi dia handsome lah kot. Orang dia handsome juga. Doktor pun handsome. Okey, saya tertarik dengan kajian orang terdahulu mengenai masa kan. Jadi tak apalah kita pakai juga untuk supaya kita tahu. Maknanya bila kita tengok dalam Al-Baqarah ayat 30, malaikat dia tidak bersetuju Nabi Adam dijadikan kan. Tapi orang Ta'ala kata dia tahulah apa yang dia buat ni dalam surah Al-Baqarah maknanya nanti adakah nak dilahirkan makhluk yang akan merosakkan dunia juga. So, maknanya sebelum Nabi Adam dah ada makhluk lain. Jadi persoalannya Nabi Adam jasad dia memang buat kat sini ataupun buat kat atas, kat syurga. Tanahnya tanah bumi. Tanahnya tanah bumi. Saya berandaian jasad Nabi Adam dibuatnya di sini. Sebenarnya dia tunggu dengan nyeru. Okey. Kalau kita tengok yang makhluk yang disebut oleh malaikat tadi tu, mungkin kalau ikut kajian sains dekat World History Encyclopedia ini, dia kata makhluk yang menyerupai manusia yang tertua yang dia orang boleh jumpa melalui fosil apa semua, Australopithecus. Dia 4 juta tahun dahulu. Dia kan. Kemudian Homo habilis. Homo habilis antara 2.5 juta hingga 1.5 juta tahun. Homo habilis. Kemudian Homo erectus 1.5 juta tahun. Jadi ini yang dikatakan makhluk yang menyerupai manusia. Kemudian Nabi Adam ini dipanggil Homo sapien, wise man, bijaksana. Jadi ada satu kajian yang mengkaji kromosom Y Adam. Mengkaji kromosom Y ini maknanya kromosom Y ini daripada keturunan lelaki lah. Kalau kita ikut ahli-ahli tasawuf ni, dia kata Allah Ta'ala bila jadikan manusia ni, benih dia dekat sumsum, simpan kat sumsum. Kemudian tapi dia akan turun yang lelaki saja. Akan turun benih lelaki saja akan turun kan. Jadi kalau dalam kajian DNA yang benih yang turun tu ditandakan sebagai Y, kromosom Y. Kalau yang perempuan X lah. Jadi mereka jumpa kromosom Y Adam berumur 338,000 tahun. Adam. Nabi Adam 338,000 tahun. 338,000. Nah, itu melalui kajian DNA lah. Okey. Kemudian dipanggil dalam kajian ini juga ada dia Neanderthal. Orang Neanderthal. Maknanya 120,000 tahun. Melalui kajian mereka, arkeologis, mereka jumpa fosil-fosil orang manusia ni ada
dah ada duduk dekat 3 tempat dah. Dah ada di Eropah, dah ada di Afrika, dan ada di Asia Tenggara. Di Asia ni lah 120,000 tahun dahulu. 120,000 tahun dahulu. Ini dah ada 3 ni, dah ada. Ya, jadi saya mengandaikan ini adalah zaman selepas Nabi Nuh. Sebab kalau kita tengok hadis Al-Quran pun ada sebut temurunan selepas Adam adalah temurunan manusia selepas Nabi Adam adalah temurunan Nabi Nuh. Ya. Kalau ikutkan hadis ataupun dalam kitab-kitab Samawi yang lain, ya, ada Nabi Nuh yang menurunkan manusia ni adalah ada 3, ya, Sam, Ham dan Yafid. Ya, Sam, Ham dan Yafid. Jadi kalau kita tengok kajian orang Barat, ya, kurun ke-18, mereka pun percaya Sam, Ham, Yafid ini. Tapi dia kata, dia tulis Sam itu orang kulit putih. Ham ni orang kulit hitam, negro. Yafid ni kulit kuning. Mata sipit kulit kuning. Ya, dia tulis begitu. Tapi saya menafikan lah. Lepas tu, wah, nak jadi coklat macam mana? Dia kata campur. Kuning campur hitam jadi coklat. Dia kata, Dia ingat watercolor. tapi sebenarnya sebaliknya. Ya, hitam campur kuning jadi coklat. Ya, hitam campur kuning jadi dia coklat. Cuba putih campur kuning jadi apa? Kuning cair ya? Tak je. Logik dia begitu. Tapi kuning campur putih jadi dia coklat juga. Oh, Nah, gitu ya. Dia begitu. Manusia ni kejadian begitu. Umpamanya Cina kahwin dengan orang putih. Sebenarnya anak dia kulit dia coklat. Cakap macam orang Melayu, muka macam orang Melayu. Jadi itulah ada teori pula Melayu ni adalah ibu segala bangsa, sebab dalam kajian DNA orang Melayu ni ada memegang DNA yang paling lengkap. Ya, okey. Ini ada satu pertanyaan daripada Syamhimi Muhammad. Okey. Syamhimi Muhammad. Mana gunung? Jadi adakah Ur tu tempat asal Nabi Ibrahim? Kalau dari sudut bahasa yang Datuk Wan Hashim kongsikan itu, Ur tu dari sudut bahasa bermaksud kota. Kan mungkin ada nama kota dia Ur kan, tapi dia Ur apa-apa, kota apa. Kan Ur tu permulaan macam nama. Fatih Ur ke Ur tu bermaksud kota. Macam Sia, Malaysia, ni land of ataupun tan kan. Dia Ur tu masuk kota lah, sebab dia kota-kota lain lah, kota Haramain ke, kota apa ke. Jadi Malai Ur masuk yang saya takwilkan orang yang membina kota-kota gunungan. Macam begitu dia. Saya pun tak pastilah apa maksud. Mungkin dia kena sebutkan kota apa. Mungkin sahabat kita ni kena sebutkan nama kota tu apa. Ada semua kata tempat asal Nabi Ibrahim namanya Ur juga. Jadi Nabi Ibrahim ni dia bergerak. Dia bergerak kan. Jadi tempat asal Nabi Ibrahim ni kalau ikutkan kajian saya di alam Melayu ni lah. Di alam Melayu juga. Ya, dia cakap Melayu kan. Okey, kita tengok lagi. Jadi Homo sapiens sapiens maknanya orang yang dah 2 kali bijaksana. Maknanya selepas zaman Nabi Nuh tu, kemudian mereka ada yang keturunan Yafid ni ramai pergi sebelah utara. Sebelah utara lah. Sampai ke Mongolia, sampai ke China Utara dan yang kemudian kumpulan Negroid ni, keturunan Ham ni dia pergi ke Afrika kan. Saya kata keturunan San balik ke negeri asal,
Mereka negara asalnya dalam Melayu ni namanya apa pun tak tahu dulu kan. Sebab Neanderthal ini memang 1200 tahun, 120,000 tahun dulu memang ada ni. Memang dah ada dah. Kemudian dijumpai juga kita dalam kajian sekarang mereka ni orang purba zaman batu, gunakan tanah. Dan bagi saya selepas musibah banjir besar ke gunung berapi apa kan hancur, tamadun akan hancur. Kemudian mana yang selamat dia akan membangunkan peradaban balik. Dia gunalah apa-apa yang ada kan. Guna tanah, guna batu, guna tulang haiwan, apa yang ada sajalah. Tapi dia dah pandai sebenarnya. Cuma bahan-bahan tu dah banyak dah hilang, tak ada. Yang kena bangunkan balik peradaban. Jadi kalau kita tengok, saya tertarik dengan ada satu ayat Al-Quran ni, surah Al-An'am ayat 6. Allah Ta'ala kata, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, telah ada satu peradaban besar lebih awal daripada zaman kau. Kan? Kami turunkan hujan lebat di tempat mereka, banyak sungai-sungai, dan mereka mendirikan rumah di atas sungai. Jadi saya dalam bidang seni bina saya tahu rumah-rumah atas sungai ni tak ada tempat lain dah. Memang kat tempat kita je. Maknanya ayat itu mengatakan ada satu peradaban yang besar yang orang buat rumah atas sungai yang lebih awal daripada di sebelah tanah Asia Barat ni. Dia ada tamadun di situ. Ada tamadun besar. Itu Al-Quran sebut dah tu. Al-Quran dah sebut dah. Maknanya dah ada peradaban besar di sebelah mana orang mendirikan rumah atas sungai ni. Kan? Jadi dalam kajian saya mengenai rumah warisan Melayu ni, rumah orang Melayu ni berpanggung, lantainya yang dinaikkan atas kan. Bertiang lah. Bertiang kan, sebab kita sebulan 2 kali banjir. Air pasang besar kan. Orang tengah tempat panggil air pasang keling. Kan mengapa mak keling kan? Keling. Mengapa kan keling? Kenapa? Nama dia ni. Nama dia keling kan? Sebenarnya apa maksud keling itu sebenarnya? Ada istilah keling karam. Keling karam. Betul kan? Ada pernah dengar? Ada pernah dengar kan? Kalau kat Pulau Pinang tu Sudah lama tak dengar. dekat Pulau Pinang tu ada satu masjid Kapten Keling. Kapitan. Dia sebut sebenarnya Kapten Keling kan. Kapten Keling lah kan. Tanjung Keling ada. Tanjung Keling pun ada kat Melaka kan. Jadi keling tu dia ada kaitan dengan apa? Adakah kaitan dengan orang? Kalau orang berenang tak dia letih berenang, dia tenggelam ke dia karam? Orang tenggelam kan? Tenggelam. Yang kita sebut karam tu apa? Kapal. Kapal kan? Kapal yang karam kan? Jadi kapten ni kapten kapal lah. Kapal lah. Kapitan Keling. Kapten kapal lah kan? Iyalah. Kalau kat Tanjung Keling tu, kat Tanjung tu tempat keling-keling kapal-kapal berlabuh lah. Mana keling tu maknanya kapal. Kalau kita tengok kamus hewan, dia boleh tengok paku yang nak paku keling tu, dia panggil paku keling. Tukang yang membuat keling, dia panggil tukang keling. Proses membuat keling, dia panggil pengelingan. Pengelingan. Tapi yang mereka tu yang tak marah sangat tu kenapa? Kalau kita buka dictionary, cari Google ke apa, dia tengok Kalinga people, ditunjuk kat mana. Ada 2 Kalinga people. Satu dekat Filipin, satu lagi dekat India. Orang dekat Filipin macam mana? Orang dia orang Austronesia. Orang Austronesia, orang Dayak. Kalinga people. Kalinga. Bukan yang hitam. Sebab keling tu dia tak ada kaitan pun dengan tu. Keling ni adalah kapal sebenarnya. Kapal kan. Okey. Kalau yang kapal Melayu paling besar dia panggil jong. Yang kedua besar dia panggil bahtera. Kan? Yang ketiga ni bau keling.
Yang keling ni kapal besi lah kan. Mungkin dekat Pulau Pinang tu, bila orang Pulau Pinang tengok ada British bawa orang dari India berlabuh dekat Pulau Pinang tu, dia tengok orang tu keluar dari keling. Ada komen kat sini, doktor. Walaupun ni daripada bagi dia dah masuk kotak itu lagi. Masuk keling tu kapal. Cuma orang-orang yang di luar sana tu salah faham macam maknanya. Jadi sebenarnya saya dah publish dah. Saya dah publish dah ni UKM punya ni. Cerita pasal air pasang keling apa semua dah ada dalam macam ni dia pengen lembu. Benda dah ada, dia orang boleh dia tak nak cari je. Saya dah kongsikan dah sebenarnya. Okey. Jadi kita tengok tadi pasal orang tadi lah homo sapiens. Kita tengok ya. Modern human, dia kata modern human dia sudah cross daripada Asia, sudah pergi ke Amerika 20,000 tahun dahulu. Kalau kita tengok pada tanah Melayu ni, kalau saya dah siapkan mapping sebenarnya macam mana selepas Nabi Nuh, macam mana ada kumpulan yang balik semula ke alam Melayu ini, kemudian dia terus pergi ke Australia, ada yang terus pergi ke Asia ke Lautan Pasifik, ada banyak pulau, dan terus merentas sampai ke Amerika. Kalau kita tengok dekat Amerika Selatan banyak gunungan. Banyak gunungan ada kat sana. Kemudian dia terus naik sampai ke Canada yang nama dia Chicano ni. Macam kita je rupa dia. Yang macam Mayan tu apa? Iyalah tu. Sama lah. Dia buat gunungan juga. Ada dia punya piramid juga. Dia buat piramid juga. Kan. Cuma orang sekarang je kita yang salah anggap dengan kepercayaan mereka. Ya, sebab mereka ni dah pupus ya. Jadi orang tak boleh nak kaji kan. Jadi saya tertarik dengan satu kajian oleh Kingsley Mutumuni di Silva. Ya. Datuk Wan Hashim Wanti pun dah pernah jumpa dia. Dalam catatan dia, dia kata dekat Asia Tenggara ni sudah diduduki lebih 72,000 tahun dahulu. 72,000. Kalau ikutkan catatan ahli sejarah, Merapi Toba dia meletus 70,000 tahun dahulu. Kan? Sebelum itu dah ada satu peradaban. Di tanah Melayu, alam Melayu ni, dalam ini sudah ada peradaban. Kalau ikutkan kajian di Silva ini, macam mana mereka mengukur peradaban? Kalau orang dah sudah boleh bercocok tanam, boleh menternak haiwan, maknanya mereka adalah berperadaban lah. Macam tu ya. Jadi melalui kajian dia dan kumpulan dia ni, mereka mengkaji penanaman padi dan menternak haiwan beribu-ribu tahun lebih awal di alam Melayu ni, baru orang di Asia Barat, di India, di China buat. Itu sebab dia panggil di Silva ni dengan kumpulan penyelidik dia kata tanah alam Melayu ni adalah pencetus tamadun dunia. Pencetus peradaban dunia kan. Jadi agaknya mesti ada orang yang bangunkan dia. Orang asal dia lah kan? Orang asal dia lah. Jadi mungkinlah kita ni mewarisi orang asal tu sebab kita masih duduk kat sini kan. Tapi sebabkan kalau kita tengok surah Al-An'am ayat 6 tadi yang Allah kata kan, dia tinggi peradaban dia, lepas tu mereka ingkar, dia hapuskan dengan banjir, dengan ribut, dengan tsunami, dengan gunung berapi. Kemudian yang mana yang selamat bangun balik peradaban. Itu dah sebut dah. Jadi maknanya kita ni dah berlapis-lapis dah tau. Peradaban ni ada kita dah berlapis-lapis dah.
Ya. Jadi orang maknanya orang Melayu ni adalah daripada dulu lagi adalah penduduk asal sini lah. Penduduk asal alam Alam Melayu. Melayu. Ini ada pertanyaan daripada Jeffrey Marikan. Prof, tahun berapa lebih kurang banjir Nabi Nuh? 20,000 BC ke? Kalau ikutkan kajian dan Neanderthal man tadi, yang Homo sapiens yang sudah pun bertaburan di sebelah Eropah, di sebelah Afrika dan sebelah Asia sejak 120,000 tahun dahulu. Ya, maknanya dia berlaku zaman Nabi Nuh mungkin sebelum itulah, lebih kurang 120,000 tahun dahulu lah. 20,000 tahun Ya. dahulu. Ada catatan, kalau ikutkan catatan hidrologi, kata part kita ni, berlaku banjir besar 14,000 tahun dahulu, 10,000 tahun dahulu dan 8,000 tahun dahulu. Itu selepas zaman Nabi Nuh sebenarnya. Selepas zaman Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh banjir besar 120,000 tahun, jadi berapa lah agaknya umur Nabi Adam? Itulah tadi 338,000 tahun. 330,000 tahun. 338,000 tahun. Ya, itu melalui kajian DNA lah. Kajian ini. Saya rasa ada logiknya lah. Sebab Nabi Adam dengan temurunan dia, ya, sampai Nabi Nuh. Kemudian zaman selepas Nabi Nuh, manusia jadi 3 pula. Okay? Jadi 3 pula. Lepas tu tapi itulah, saya nak kongsikan sikit bagaimana orang-orang pengkaji barat ni. Saya tak pasti mereka melihat ke tak temurunan manusia selepas Nabi Nuh. Tapi dia kata juga Caucasian tadi, orang asal Caucasian, Mongoloid yang kulit kuning dengan Negroid hitam kan. Tapi ada kajian yang mengatakan Caucasian ni adalah orang yang albino. Orang Melayu panggil balak, orang Jawa panggil bule. Penyakit kan? Orang itu macam mana tadi jadi dia please kan, kena macam kena kelorok kan? Orang Jawa panggil orang putih ni daripada dulu kayak bule dah. Orang Melayu, orang Jawa panggil albino dah, orang putih ni. Gelaran orang Bule kan. Kalau kita tengok orang Melayu, kalau dia albino, kemudian orang non-Cina albino, dan orang India ke orang Afrika albino, dia sama-sama putih je kan. Kan muka pun ada lebih kurang sama je. Ya, sebab semua dah putih dah kan. Kemudian saya mengandaikan kalau kita tengok orang di Eropah Barat dan orang di Eropah Timur, dia tak sama. Jerman Barat dan Jerman Timur tak sama. Orang Rusia, Turkistan, dia tak sama ni. warna kulitnya. Dia punya perwatakan muka dia. Jadi saya mengandaikan temurunan Sam yang bule ni, yang albino ni sebelah barat, Eropah Barat. Turunan Yafid memang pergi sebelah utara ni. Kumpulan Yafid ni memang pergi sebelah utara. Yang jadi orang Mongolia, jadi orang Turk, jadi orang Uyghur ni pun sama mereka ni. Jadi ada yang bule ni, yang albino ini duduk kat Eropah Timur, macam orang Rusia. Kita boleh tengok orang Rusia, orang Jerman Timur sangat berbeza muka dia macam orang di Eropah Barat. Jadi Caucasian ini adalah dia bukan orang asal lah. Dia maksudnya bukan orang asal lah, maknanya orang yang selepas
Datang namanya. kemudian maknanya Kemudian lah. dia kemurunan Sam, ada yang daripada Sam, ada yang daripada Yafid, ada yang daripada Ham. Wah, yang Caucasian ini. Ya, sebab ada satu perdebatan mengapa orang kulit putih ni budaya dia berbeza-beza. Itulah sebab dia. Sebab dia daripada turunan yang berbeza-beza. Kan? Jadi saya masih nak mengatakan bahawa Sam itu kulit dia brown, kulit dia sawo matang. Dia bukan putih. Sam tu kulit dia sawo matang, Ham tu kulitnya hitam, dan Yafid tu kulit dia kuning. Jadi mesti ada kemurunan Nabi Adam. Takkan ada. Takkan hilang turunan Nabi Adam. Kan? Sekarang dah pukul 10 lebih. Itulah. Macam mana? Adakah kita nak sambung lagi atau kita buat ke siri 1 bahagian 2 ya? Dia sampai pukul 10 je. Sebab kita sejam je lah. Okey, kalau nak sebagai penutup sikit lah. Kita tengok. Kalau kita tengok Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala kata manusia ini dijadikan daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian mereka ni berpecah-pecah kepada suku, kaum dan keturunan. Tapi kumpulan ataupun masyarakat yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kita tengok sama ada orang Melayu adalah termasuk dalam kumpulan orang yang Allah Ta'ala muliakan ini kita. Nanti saya rasa kita kena sama-sama tengok. Sama ada kita termasuk tak dalam kumpulan masyarakat yang Allah Ta'ala muliakan. Amin. Ya, mudah-mudahan begitu. Ya, betul. So, kita dah sampai ke penghujung penghujung ke 10 kan. Kita tarik balik kamera kita. Minta maaf banyak-banyak pada penonton-penonton semua. Memang tadi ada masalah teknikal sikit, suara kurang jelas. Namun di penghujung tadi, di akhir-akhir tadi kita dah dapatkan, mungkin dapatlah sedikit sebanyak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Master kita. Banyak lagi cerita pasal asal-usul bangsa Melayu ni, Dr. Saya rasa kita kena ada satu siri lagi. Pasal usul Melayu. Usul Melayu. Sebelum kita beralih kepada yang perkara yang lain mengenai usul Melayu sahaja. Jadi insyaAllah kita akan adakan lagi siri 1 asal usul bangsa Melayu bahagian 2. Nantikan kita akan bersama lagi dengan Dr. Master untuk tajuk ini, dan akan ada tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah siri 2 kita akan membawa tentang fahaman asal agama bangsa Melayu. Siri 3 insyaAllah kita akan bawa tentang bahasa dan tulisan bangsa Melayu. Kita akan bawa topik-topik yang mana ramai tidak tahu, ramai yang buat tahu tapi sebenarnya tak tahu kan. Jadi insyaAllah Dr. Master akan bagi penerangan tentang itu semua, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lain kali. Sebelum tu, hamba nak berterima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang seperti Penasihat Armada Melayu Malaysia, Datuk Irwan Shah, kepada Tok Bat, kepada YDP, NYDP, Naib Menteri Betul 1, Tok Bentara Alam, kepada Tuan Sahari, pengurusi Terengganu Sahari, dan lagi pada Tuan Wira, pengurusi Negeri Sembilan Armada Melayu, dan juga semua JK Armada Melayu Malaysia. Ayah juga pada Tuan Nazri kita, Tuan Agung Armada Melayu Malaysia, Tuan Nazri, kepada Pak Tam Sahid dan Sahid yang
menyediakan makan kita pada malam ni. Kita makan kita nak makan nasi kukus ayam berempah. Kalau nak rasa nasi kukus ayam berempah sedap di Kuala Lumpur, boleh pergi ke kedai Batam di mana Batam? Selayang Jaya. Selayang Jaya, di Selayang Jaya. Terima kasih juga pada Jais dan juga Farid dan Anda Rambut sebagai kru berita dua masa ni. InsyaAllah kembali kita akan perbaiki lagi kita punya video live FB kita ni supaya lebih terang. Terima kasih untuk ya. Dan juga terutamanya sekali pada Dr. Masul lah. Kita ada nak lagi sedikit cenderung hati sebenarnya. Ini produk waris tanah Melayu. Ya, ada stiker waris tanah Melayu dengan juga t-shirtnya. Terima kasih Tuan. Terima kasih lah sudi dengan celutin saya kan. Sebenarnya dah lama kita nak buat. Sebenarnya kita cadang nak buat masa sebelum PKP dulu kan. Kita nak buat wacana dengan doktor juga di dalam dewan lah. Tapi dah PKP kan. Jadi kita nak juga sampaikan doktor ingin juga menyampaikan ilmu yang ada padanya. Jadi kita adakan live FB je lah. InsyaAllah tunggu pada untuk siri 1 bahagian 2 asal usul bangsa Melayu bersama Dr. Mansur Surat. InsyaAllah kita akan berhubung lagi lepas ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.